Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum bikum wa tazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Tuan-tuan puan-puan saya kasih sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di dalam masjid ini, insya-Allah, untuk berbincang sedikit sebanyaklah berkaitan dengan ilmu-ilmu yang khususnya kita akan baca hadis akhir zaman. Baik, sebelum itu mari saya nak kongsi satu hadis berkaitan dengan cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cara duduk dia. Cara duduk dah lepas, cara Nabi bersandar. Minggu lepas kita dah cerita cara duduk Nabi. Cara Nabi bersandar. Kata Jabir bin Samurah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Baik, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar dengan sisi kiri itu, dengan sisi kiri tubuh beliau diletakkan pada sebiji bantal. Jadi Nabi pernah biasa duduk, dia letak dekat sisi kiri itu ada bantal. Kenapa kita baca macam ni, tuan-tuan? Justru kalau tuan-tuan nak cari pahala dengan mudahnya kan, sebab segala benda perbuatan Nabi itu ialah sunnah. Maka bila kita baca hadis, bila kita nak amalkan secara sambil-sambil kita nak duduk dekat rumah tu kan, kita ambil bantal, letak dekat sisi kiri. Lepas tu kita niat, ini dia pernah ada aku belajar satu malam tu dengan Ustaz Wan, baca satu hadis Nabi duduk sambil letak bantal dekat belah kiri dia, sambil bersandar dengan bantal. Maka automatik kita akan mendapat pahala sunnah. Baik. Kata Nafi' bin Al-Haris pula melaporkan, Nabi SAW berkata, kata Nafi' cerita Nabi bersabda, maukah kalian mendengar aku memberitahu perihal dosa-dosa paling besar? Sahabat menjawab, sudah tentu wahai Rasulullah. Rasulullah pun berkata, menyekutukan Allah dan derhaka kepada kedua orang tua. Lalu Rasulullah duduk bersandar, macam nak sembang lama lagi ni, dan menyambung kata-katanya, memberi kesaksian. Maksudnya tengah-tengah ceramah macam ni, lepas tu nak tahu dulu, lepas tu nak duduk sandar lagi. Bakal lama lagi lah ni kan. Kemudian derhaka, menyekutukan Allah, derhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Rasulullah duduk bersandar dan menyambung kata-katanya, memberi kesaksian palsu dan kata-kata dusta. Beliau terus mengulangi kata-katanya sehingga kami berkata dalam hati, mudah-mudahan Rasulullah ni berhenti bercakap ni. Dah takut dah ni, dah gerun dah kan. Mudah-mudahan Rasulullah berhenti bercakap sambil bersandar. Maka Rasulullah juga duduk bersandar. Yang satu lagi hadis tadi, Nabi letak bantal dekat rusuk kiri dia. Baik. Itu tuan-tuan dan perempuan sekalian Okey, sikit saja malam ni. InsyaAllah kita sambung hadis kita yang seterusnya, iaitu hadis ke-8. Siapa yang ada kitab boleh baca hadis yang ke-8. Baik. Kalau minggu lepas kita baca hadis yang ke-7, iaitu golongan yang sentiasa menang, golongan yang Allah sentiasa adakan setiap sepanjang zaman, yang berjuang di jalan Allah, yang tidak pernah padam. Ada aja. Habis satu generasi ke satu generasi, ada saja meneruskan perjuangan Islam itu. Tapi pada hari ini kita nak baca hadis ke-8 yang cuba kita nak elakkan supaya benda ini, penyakit ini tidak ada terhadap diri kita. Iaitu Nabi kata, tajuk dia penyakit umat-umat terdahulu. Penyakit umat-umat dahulu. Nabi kata nanti akhir zaman nanti kamu kena. Macam tu. Jadi kita kena elakkan. Kita kena elakkan. Tuan-tuan, apabila kita nak mengubati satu penyakit, cara yang paling tepat sekali ialah kita mesti tahu penyakit tu penyakit apa. Betul tak? Itu pasti ada satu soalan dia tanya kan. Dalam banyak-banyak doktor apa yang paling pakar sekali? Kan? Pernah dengar soalan tu?
Doktor pakar bedah ke, doktor pakar sakit jantung ke, semuanya tu tak pakar jawapan dia. Doktor yang paling pakar sekali jawapan dia, doktor haiwan. Sebab apa cik? Sebabnya dia kata macam ni. Saya contohnya ustaz kan, tiba-tiba pakcik seorang datang jumpa saya, ustaz, ya, saya pening lah, Panadol. Saya boleh jadi doktor tak? Saya sakit perut, pil cikit tahun. Saya ada kurap, minyak cak ayam. Saya sakit belakang, MS Yoko. Saya boleh jadi doktor tak? Macam tu lah. Tapi doktor haiwan macam mana? Takkan dia tanya lembu tu kan, kau sakit apa? Kalau boleh dia tanya orang itu doktor lagi hebat. Jadi nak merawat satu penyakit, paling penting kita mesti tahu punca penyakit tu. Kau sakit apa sebenarnya? Ada satu mak ayah, dia tengok anak dia ni tuan-tuan kurang hajar dengan dia. Dia tengok anak dia ni jongkit cakap Perak ni, cakap Kedah gatal, ada makwa. Jadi mak ayah ni sebenarnya fikir, gambarnya dia kurang hajar ni, dia nak kahwin kot, kita kahwinkan dia. Betul ke tu tuan-tuan? Adakah itu punca penyakit dia? Cuba kita tanya mak ayah yang berfikiran begitu kan. Andai katalah tuan punya anak ni lelaki, tak apalah, katalah anak tuan ni perempuan, ada orang nak kahwinkan orang lelaki tu yang mempunyai masalah macam tadi tu, kurang hajar dengan mak ayah, keluar malam segala-gala tu, main perempuan, nak bagikan anak puan yang perempuan ni kahwin dengan lelaki tadi? Mesti tak bagi. Jadi cuba cari punca masalah budak ni. Kalaulah masalah dia sebenarnya kekurangan ilmu agama, bagi ilmu agama dulu, bukan kahwinkan dulu hancur. Takkanlah sekadar kahwin sebulan 2 bulan lepas tu bercerai. Itu di antara awal-awal tak jumpa punca masalah. Syarat yang paling penting sekali, kita mesti tahu penyakit, baru kita dapat merawat. Betul ke bang? Itu cakap saya lah kan, bagi pandangan saya yang jahil ni. Tapi namanya begitulah kan. Takkan kita nak pergi rawat satu benda yang kita tak tahu hujung pangkal penyakitnya. Macam mana? Cabut gigi ya? Sakit gigi kanan, pergi-pergi cabut gigi kiri, tak mengamuk kita, salah cabut. Saya teringat apa nama ni, si ada lawak tu, buat lawak tu, siapa nama pak lawak tu, dia kata patah kaki kanan kan, pergi hospital, dah lah accident patah kaki kanan, simen kaki kiri ya. Lepas tu doktor silap sih. Tak, katanya bukan silap, yang kanan tu dah patah, biarkan patah tu, kiri ni takut patah lagi, aku simen siap-siap. Itu je. Tu lawak tu tak apalah kan, apa nama pelawak tu, kita tengok dalam TV kan. Betul juga kan. Nak tahu punca. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian, mari kita sama-sama baca hadis ni ya, penyakit umat-umat dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayusibu ummati da'ul umami faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umami qala al-asharu wal bataru wat takasuru wat tanajushu fid dunya wa tabaghudu wa tahasudu hatta yakuna al-baghy. Rawahul Hakim. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat aku ni akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dahulu. Apa dia? Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu tu itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, penyakit-penyakit itu ialah, dia ada sebut 6 perkara tuan-tuan. Penyakit-penyakit yang Nabi sebut ni ada 6 perkara. 1, terlalu banyak seronok. InsyaAllah kita akan kupas selepas ni lah, satu persatu insyaAllah. 1, terlalu banyak seronok. Umat terdahulu punya penyakit, umat sekarang ni ada terlalu banyak seronok. Yang kedua, terlalu mewah, senang, mudah. Yang ketiga, menghimpun harta sebanyak mungkin. Tu dia, himpun harta sebanyak mungkin. Keempat,
tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Kelima, saling memarahi, bergaduh maksudnya. Yang keenam, hasud menghasut sehingga jadi zalim menzalim. Hasud menghasut, hasad dengki sehingga jadi perkara yang zalim. Rawahul Hakim. Mari kita tengok tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Yang pertama, terlalu banyak seronok. Ada 6 perkara ni. Yang pertama, terlalu banyak seronok. Baik. Orang yang sedang leka dengan keseronokan dunia adalah orang yang lalai dan tidak pernah terlintas tentang kematian. Baginya mati itu tidak perlu difikirkan kerana dia akan pergunakan kesempatan di dunia ini untuk berhibur, bergaul bebas antara lelaki dan wanita, menyanyi, mengelak ketawa dan memuaskan nafsunya semata-mata. Itu maksud dia tuan-tuan. Terlalu banyak seronok. Pasal apa seronok? Pasal tak ingat mati. Yang hadis kita sebelum ni kita pernah baca kan. Cinta dunia, takutkan mati. Cinta dunia, takutkan mati, tak ingat mati. Jadi terlalu banyak seronok. Ada satu hadis Nabi SAW satu hari Nabi dia masuk dekat tempat semayang. Dia masuk dekat tempat semayang, dia tengok para sahabat ni tengah sembang seronok, lawak, suka-ria. Taklah buat salah tapi seronok, sembang. Oh best lah. Bual kosong lah maksudnya, bual kosong, sembang seronok, lawak-lawak. Nabi kata apa tuan-tuan? Kalau kamu semua memperbanyakkan mengingati perkara yang melenyapkan segala kelazatan hidup, fahamlah maksudnya kan? Melenyapkan segala kelazatan hidup ni matilah. Kalau kamu ni ingat banyaklah perkara yang melenyapkan kelazatan hidup, nescaya kamu akan menjadi sibuk tekun beribadah seperti mana aku melihat kematian. Kalau kamu tahu macam mana ingat mati ni, kamu akan tekun berbuat kebaikan. Pasal apa kita ni seronok ni? Sebab kita tak rasa mati ni. Mati jauh lagi. Tuan-tuan tahu minggu lepas ni tanya anak, bang, kalau tak percaya, 2 orang mak meninggal, pelajar tingkatan 4. Orang Langkawi seorang lagi orang belah luar lah. Yang orang belah luar tu mak dia kena kanser. Wallahualam saya kanser apa saya tak ingat lah. Dah berbulan-bulan. Jadi kan dekat nak periksa, zaman sekarang ni pun nak periksa, berbulan-bulan dia duk tambah tempoh surat doktor mengatakan anak dia, mak dia sakit. Lepas tu yang terbaru ni meninggal. Hari Sabtu baru ni pula datang satu ayah daripada Langkawi ni, ustaz, mak dia kena serangan jantung ustaz. Nak bawa apa ni keluar. Bawa hari Sabtu cuti pula tu. Sabtu Ahad, pagi Ahad tu dalam pukul 12 meninggal 2 orang. Yang tadi tu tak apalah, kanser tadi tu sakitnya dah lama. Yang ini terkejut kena serangan jantung. Bapa pemuda. Tak jumpa lagi lah, tak balik lagi lah kan. Kita pun buatlah kutipan. Itu tuan-tuan, mati terlalu cepat. Oleh itu perbanyakkanlah mengingati mati kerana tidak berlalu satu hari melainkan kubur akan berkata, kata Nabi sambungannya, aku rumah kesepian, aku rumah keseorangan, aku rumah tanah dan aku rumah ulat dan rumah cacing. Allah satu hari akan kata pada kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menempuhi mati. Jadi Nabi kata kalau kamu tu ingat mati, takkan kamu nak seronok-seronok macam ni lah. Berhibur kosong maksudnya. Baik, kita teruskan tuan-tuan. Penyakit yang kedua yang melanda umat kita terdahulu, umat kita sekarang ni, iaitu penyakit-penyakit terdahulu, iaitu terlalu mewah. Hidup dengan terlalu mewah. Bagi pakcik tu. Pakcik tu tolong buka tak? Terlalu mewah. Dah minum.
terlalu mewah. Baik, apa cerita maksud terlalu mewah di sini tuan-tuan? Rezeki yang kita miliki hasil usaha kita sebenarnya bukanlah milik kita sepenuhnya. Itu maksud dia. Kita carilah sendiri pun, hasil titik peluh kita sendiri pun, kita kumpul sendiri pun, hasil kita tu semua tu bukanlah milik kita sepenuhnya. Itu pasal dalam Islam ada kewajipan berzakat. Zakat ni beza sikit tuan-tuan dengan derma biasa. Derma biasa bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu pun tak apa. Zakat dia kena lafaz, dia kena akad, dia kena bagi tahu. Ini zakat aku. Sebab di antara kepentingan zakat membersihkan hati perut orang miskin terhadap orang kaya. Saya tak tahu budaya dekat Langkawi ni, dekat pejabat agama tu macam mana. Tetapi masa saya pernah jadi pegawai agama, pegawai Baitulmal Daerah kat tempat saya dulu, saya pernah jadi pegawai Baitulmal Daerah Kampung Gajah tahun. Ada ramai orang-orang sambil-sambil dia bayar zakat ke tuan-tuan, sambil-sambil dia datang ambil sijil apa, sijil kahwin lah, macam-macam tu kan. Sambil tu dia akan tanya tuan-tuan, biasa benda ni. Ustaz, saya nak tanya, Ustaz, restoran tu dia ada bayar zakat Ustaz? Dan kita sebagai pegawai kena jawab. Tuan-tuan pernah fikir macam tu? Tuan-tuan pergi mana-mana restoran ke, tuan-tuan pergi kedai-kedai Melayu ke, pernah tak try tanya dia bayar zakat ke tidak? Tapi ramai orang kadang-kadang brutal je tuan-tuan, brutal. Datang biasa, maksudnya biasalah, bukan lepas haji pula, biasa budak-budak tapi tanya, Ustaz, restoran tu bayar zakat? Masa mula-mula saya tak faham, saya tanya, kenapa tanya? Tak ada Ustaz, tu dah, kalau dia bayar zakat seronok sikit kita nak pergi kedai dia. Kalau tak sedap pun jadi sedap katanya. Sebab dia tu membayar zakat. Kalau tidak, tak berapa seronok lah nak bantu dia. Kalau kedai dia Kampung Gajah ni tuan-tuan, kalau siapa yang pernah duduk Perak ataupun tahu, Kampung Gajah ni tak ada orang kafir duduk kat Kampung Gajah tu. Satu-satunya tempat dalam Malaysia tak ada orang kafir duduk. Dia daripada zaman apa nama ni, penjajah je dulu Bush tu, China India memang tak boleh duduk. Lalu ada, tapi duduk tak ada. Pernah dengar? Pernah? Siapa pergi? Orang asli ada hujung-hujung Kampung Gajah tu. Kat Kampung Gajah ni semua orang Islam, kedai ke apa, pasar raya ke, semua orang Islam. Tak ada orang kafir. Satu-satunya tempat yang saya pernah jumpa, tak tahu kok ada lagi, tapi satu tempat tu saya pegawai tu memang tu, tak ada. Tak ada rumah orang kafir di situ. Tu nak cerita tuan-tuan. Jadi semua orang Islam. Yang ada bukan Melayu, mamak ada. Mamak ada, tapi semua orang Islam. Tapi dia tanya tu bayar zakat ke tidak? Kita ni patut belajar juga kan, sambil-sambil pergi bayar zakat dekat jabat agama ke apa. Tapi kena bagi memang saya pun lepas tu saya tanyalah, masa tu tak berapa faham, boleh ke bagi tahu orang bayar zakat? Zakat kita kena bagi tahu, kata bos-bos saya. Sebab nak menyucikan hati macam tadi lah kan. Dia kaya-kaya ni, dia bayar zakat. Berapa banyak zakat tu pasal bank Islam umum. Kami bayar zakat, tabung haji umum, kami bayar zakat, contoh kan. Beritahu zakat ni kena umum. Derma cerita lain. Tuan-tuan sini siapa yang kaya-kaya, maklum kan, ini zakat. Dan zakat pula kalau tak nak bagi, boleh diperangi. Zaman Abu Bakar As-Siddiq, golongan murtad, golongan riddah, tak nak bayar zakat. Orang murtad zaman Abu Bakar perang, bunuh lah, jatuh kafir, rukun Islam. Baik, terlalu mewah, membazir, sikap suka bermewah dengan makanan dan pakaian, perhiasan, rumah, kereta mewah dan berbangga dengan harta yang dimiliki akan menimbulkan perasaan riak dan sombong. Dan sifat ini amat dibenci oleh Allah. Contohnya diceritakan dalam Al-Quran dalam kisah Qarun. Bongkak, hidup dengan mewah. Bila dah mewah, macam-macam penyakit dah datang. Mewah di sini tuan-tuan, kita boleh tafsirkan dengan secara lebih mendalam. Islam bukan tak bagi kita mewah, tetapi apa kita bila kita melaksanakan segala syariat dengan kemewahan kita tu, kita akan jadi orang yang baik. Itu maksudnya. Wang yang kita ada, kita salurkan ikut macam mana keperluannya. Dengan zakatnya tadi tu, jarang orang bayar zakat tuan-tuan, dia akan buat perkara-perkara yang jahat. Setakat yang saya kenal masa saya jadi pegawai, tak ada, jarang. Setakat yang saya mengaji tu, orang yang bayar zakat jadi miskin pun tak ada lagi sebenarnya. Orang yang bisnes bayar zakat tak pernah lagi.
Tahun ni dia bayar dia punya perniagaan berapa? RM2,000. Tak pernah lagi tahun depan dia bayar RM1,500. Tak pernah. Ustaz, tahun ni ekonomi Malaysia dah pada orang yang bayar zakat. Tak pernah lagi tuan-tuan. Biasanya ni kalau tuan-tuan tahu siapa yang jadi amil apa nama ni? Amil harta, lebih hidup dia lebih mewah daripada orang yang buat multi level marketing tu. Amil harta. Bukan amil fitrah tu, amil zakat fitrah tu lain. Ni amil harta. Ada siapa sini orang jadi amil harta? Dia lebih mewah tuan-tuan. Sebab zakat ni dia ada 8 asnaf kan. Katalah dapat 800 ringgit duit zakat, 800 senang kira, dia akan bahagikan kepada 8. Bagi pada 8. 1 2 3 4 5 6 8. Daripada Ibnu Sabilnya, orang fakir, orang miskin bagi, sampailah hamba yang ingin merdeka, sampailah orang yang berhutang, dia bagi dulu 88 tu. Baik, selepas dia bagikan 88 ni cukup-cukup tuan-tuan, hamba yang berhutang hamba yang nak merdeka tadi ni mungkin dah tak banyak, dah tak ada lah. Jadi dia ambil bahagian tu, dia akan tampung mana-mana yang lebih memerlukan banyak. Contohnya paling banyak sekali fakir miskin misalnya, fi sabilillah. Lepas tu orang yang gharimin ni, orang yang berhutang pun mungkin tak banyak lah, tapi ada, jadi ambil sikit macam tu. Tapi mula-mula dia akan bagi 8. Bila dia bagi 8 tuan-tuan, satu bahagian tu 800-100 tu ialah bahagian amil. Amil ni orang yang kutip 800 tu. Bila dia kutip 800 tu tuan-tuan, kalau zakat fitrah ni beza sikit lah dia punya pesan. Tapi kalau yang zakat harta ni, dia tak akan bagi 100, dia akan bagi RM50. Sebab dia akan bagi 1/16. Faham maksud 1/16 ni? Macam ni. Amil ni, orang yang bekerja tentang zakat ni, dia mesti buat dua kerja. Satu, dia tolong kutip, satu lagi dia tolong agih. Jadi sekarang amil ini dia tak agih, dia hanya kutip. Lepas tu dia serah kat pejabat agama pergi agih. Maka dia akan dapat 1/16. Tuan-tuan bayangkan, kalau orang tu bayar zakat yang dia pergi cari, bukan orang yang pergi ke kedai ni, dia pergi cari, dia tolong kirakan zakat perniagaan, zakat simpanan, dia tolong cari. Dia buat remind dalam komputer tu, setiap bulan tu dia dapat seorang cukup lah tuan-tuan. Kena perniagaan yang 8,000, dia dah dapat 500. Kalau 80,000 punya zakat, setiap tahun tu carikan sebulan-sebulan, ingatkan lepas ni pergi. Bukan setahun lagi, pendek lagi. Dalam hijrah ni dia ada kurang 10 hari setiap tahun. Setiap tahun dengan masih tolak je 10 hari, tolak 10 hari, dia macam tu. Kurang lagi. Buat pergi, ingat lagi sebulan orang ni telefon. Okey, dah nak kira zakat dah ni. Dia kena cari. Tu kerja amil. Bukan duduk. Dia kena pergi cari. Kutip. Lebih kaya lagi. Dan amil lah satu-satunya orang kaya yang boleh terima zakat sebab kerja dia. Walaupun dia kata mewah, ini orang kata, oi, orang kaya dapat zakat. Memang orang kaya dapat zakat kalau dia sebagai amil. Ini ibu tunggal tak dapat zakat. Memang dia tak pernah siapa kata janda dapat zakat, tak ada. Habis janda dapat zakat sebab apa? Sebab dia miskin, masuk pasal miskin tu. Ni anak yatim ni, kena bagi. Dia kaya, kata dia banyak pakcik dia jaga. Tak ada dalam Islam bagi zakat pada anak yatim, tak ada. Tapi kenapa kita bagi pada anak yatim ni? Bukan sebab anak yatim ni, sebab dia miskin, dia fisabilillah, dia termasuk dalam asnaf lah. Seorang kaya boleh dapat zakat? Boleh. Siapa? Amil lah. Bayang tuan-tuan, kalau dia memang kaya lah dia ambil, dia kerja ngurus zakat. Tapi betul lah jalan dia tu. Fisabilillah contohnya, saya pergi ngajar fisabilillah, ni duit fisabilillah. Saya kaya nak pergi berjihad dekat Palestin tu contohnya, kan? Saya kaya nak pergi berjihad kat Palestin. Baik, ini adalah fisabilillah daripada kumpul orang ramai ni. Duit zakat ni, makan, minum, peluru, senapang ni ialah fisabilillah. Takkan saya kaya saya tak boleh ambil? Mana? Itu saya lah masa itu tengah jadi fisabilillah. Hak lah tu, boleh lah tembak pergi lah makan. Begitu tuan-tuan. Tak ada pula suruh siapa yang pergi mengaji nanti, ini Baitul Mal punya untuk fisabilillah, kena bawa apa nama, meja sendiri. Tak ada. Duduk lah. Begitu tuan-tuan. Baik, hidup terlalu mewah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud,
barang siapa bertawadu kerana Allah, maka akan diangkat darjatnya oleh Allah. Barang siapa yang sombong, maka akan dijatuhkan darjatnya oleh Allah. Betul lah kan? Orang yang baik je, dah lah kaya, baik lagi kita respect, lagi kita hormat. Tapi kalau dia kaya, dia sombong, jatuh sedikit darjatnya. Tapi kalau miskin papa kedana sombong pula, lagi teruk lah. Lagi teruk lah. Dulu tuan-tuan, masa saya jadi pegawai zakat tu, siapa yang nak minta zakat tu, dia akan kena dapat sign tu. Dapat sign. Dia bukan ada undang-undang tu sign siapa punya sign pun boleh. Tapi masif lah siapa-siapa punya kepala masa tu. Jadi pada waktu tu tuan-tuan, tak kepala saya tak betul sikit ke, saya tanda JKK. Sign JKK ke apa benda tu saya tanda. Ketua kampung ke penghulu saya tanda. Saya suruh dia sign imam masjid, pengurusi masjid. Bukan saya suruh lah dengan mesyuarat kami punya kebahagiaan tu lah. Sebab apa? Nak suruh dia pergi masjid. Malu tak kalau tiba-tiba tak pernah jumpa kat masjid, tiba-tiba Tok Imam tolong, kan? Malu. Oh, jadi pernah datang tu bawa, kami dah buat nota siap dah, mesti sign pengurusi masjid. Allah, Ustaz, saya tak biasa datang masjid ni, tak sempat saya. Oh, sampai tu saya syarah lah kan, pakcik, kita ni miskin ada dua. Satu miskin harta, nak buat macam mana kan, tapi satu lagi miskin agama ni naya. Janganlah kita jadi miskin harta dan miskin agama. Semayang pergi masjid pun tidak, paling kurang kenal lah kan. Nak bersyarah ke pula Ustaz? Iyalah, nak minta ke dah aku boleh je potong ni. Suruh pergilah. Kok-kok lah dekat sikit dengan masjid. Sama macam orang lah kan tuan-tuan, pergi kenduri kahwin, pergi ke masjid, bila dia dekat nak buat kenduri kanak, biasa tu kan. Dia terfikir berat sikit dia nak pergi ke rumah orang-orang kahwin ni, dia nak tunjuk muka dia, sebab bulan depan dia nak kenduri kanak. Woi, orang nak kenduri kanak ni susah hatinya apa? Saya tak pernah merasa kan. Tapi bila saya nak kahwin dulu, saya tengok orang-orang tua ni susah hatinya apa. Yang pertama sekali takut orang tak datang, kata dia. Takut tanya, malu. Yang kedua, takut tak cukup. Berlebih tak apa, takut tak cukup bersama. Jadi orang baik-baik ni kadang-kadang bila ni memerlukan satu benda, itu tuan-tuan dia jatuh ke Allah darjatnya. Barang siapa bersikap bersederhana, tidak boros dan tidak pula kikir, kata Nabi SAW, maka akan dijadikan kaya oleh Allah. Barang siapa yang membazir, maka akan dijadikan miskin oleh Allah. Dan barang siapa yang perbanyakkan ingatan kepada Allah, maka dicintai oleh Allah. Baik, penyakit yang ketiga. Oh, tambah kecil jam tu. Tu Pak Imam kena teropong tu. Sengaja supaya orang terlajak. Kami tu masa dekat dewan belajar kan, jam yang dekat belakang lambat, jam yang dekat depan cepat, supaya suruh pesyarah cepat berhenti. Jadi bila dia tengok tu, oh dah cepat, padahal jam yang betul lambat. Yang kita pula tengok awal lagi. Jadi dia provokasi tu ada lah kan, macam baru lagi kan. Tadi ni cepat sikit, kena berhenti. Tak apalah tuan-tuan. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, penyakit umat dulu, iaitu menghimpun harta sebanyak mungkin. Benda ni baik, apabila salah buat tu yang menjadi masalah. Baik, kita tengok dekat sini tuan-tuan. Islam menggalakkan umatnya mencari harta kekayaan dengan cara yang halal, supaya dengan harta itu akan menjadikan umat Islam mempunyai kekuatan ekonomi, dan umat Islam tidak mudah dipandang hina oleh orang bukan Islam. Betul kan? Kita dituntut untuk mencari harta. Cari harta. Kalau ada satu restoran, paling buatlah sikit kerja, nanti tambah satu lagi restoran. Saya ada pernah terbaca lah tuan-tuan artikel satu orang jutawan, saya malas sebut pun siapa kan, tapi saya ada baca satu artikel dia. Seronok lah saya baca artikel dia. Kalau tuan-tuan pernah terbaca sama, tak apalah. Dia kata, aku ni dah kaya, dia kata, tapi kenapa aku masih menguruskan bisnes, masih buat lagi pinjaman, buat bisnes kan? Maksudnya aku dah kaya, dia kata, aku dah cukup dah ni, sampai mati pun cukup dah, keturunan aku pun cukup dah ni, tapi kenapa aku masih buat ni macam tu. Dia kata, sebab bagi aku ini satu anugerah pada Allah untuk aku, dan bila aku buka bisnes ni, aku membuka peluang untuk orang lain dapat kerja, dia kata.
Sebab bukan semua orang ada kemampuan untuk berniaga ni. Bukan semua orang boleh. Ada orang buat bankrupt, tapi aku, ini kerja aku, bukan nak kaya dah, dia kata. Tapi bila aku jadi kaya, aku dapat buka lagi peluang-peluang. Saya baca itulah tuan-tuan. Baik, kita sambung sikit, kita azan dulu. Sekejap. Apa nak azan? Saya nak sambung sikit lagi. Kita sambung balik. Menghimpun harta sebanyak mungkin. Apa yang ingin dibincangkan di sini ialah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menghimpun harta dengan jalan yang haram. Itu maksud dia, tuan-tuan. Menghimpun harta dengan banyak tak ada jadi masalah, bahkan dituntut. Kalau tak dituntut tak ada pahala. Tetapi yang jadi masalah di sini ialah mengumpul harta dengan jalan yang haram. Dan tak kira halal ke haram, janji boleh jalan-jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, barang siapa yang mendapat harta dengan jalan haram, kemudian ia menyambung silaturahim dengan harta itu, atau bersedekah dengannya, atau menginfakkan di jalan Allah. Maksud di sini, tuan-tuan, dia dapat harta ni dengan jalan haram, tapi dia buat amal kebaikan dengan harta yang haram itu tadi. Atau bersedekah dengannya, atau menginfakkan di jalan Allah. Bagi buat masjid pula dengan harta yang haram itu tadi, tuan-tuan. Menginfakkan di jalan Allah. Di hari kiamat nanti, ia dan seluruh harta itu akan dikumpulkan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Maksud di sini, tuan-tuan, harta yang haram itu ialah sia-sia. Tu air minum. Pergi sana pajak. Mama tak ada. Baik. Tak ada guna harta yang haram ini, maksudnya. Walaupun kita buat kebaikan dengan harta yang haram. Cerita Hindustan bolehlah, tuan-tuan. Pergi jadi perompak, penyangga, lepas tu tolong orang baik. Dia ni hero ni. Curi duit orang kaya, bagi pada orang yang miskin. Itu cerita Hindustan. Dalam Islam tak ada, tuan-tuan. Nabi kata harta itu akan dikumpulkan dan dilemparkan ke dalam api neraka dengan tuan-tuannya itu sekali. Itu dia harta yang haram. Baik. Penyakit yang keempat, dia ada 6, tuan-tuan. Penyakit yang keempat, tipu menipu dalam urusan merebut harta benda dunia. Tipu menipu. Baik. Islam melarang umatnya menipu dalam perniagaan hinggakan kita mengambil harta orang lain secara tidak sah dan besar dosanya di sisi Allah. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian harta dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Rasulullah SAW juga bersabda, maksudnya, sesiapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, Allah SWT akan mengalungi tanah tersebut sehingga 7 petala langit, petala bumi. Begitu, tuan-tuan. Baik, kita sambung lagi yang kelima, saling memarahi, saling bermusuhan. Islam melarang pergaduhan, maki hamun, permusuhan dan saling memarahi. Sifat suka marah adalah sifat yang disukai oleh syaitan. Baik, Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah bahawasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, berilah aku wasiat. Nabi bersabda, la taghdab, janganlah kamu marah. Tuan-tuan, saya teringat dekat sini, saya pernah mengaji dulu. Di antara ciri-ciri sebenarnya pilihan perempuan untuk mencari calon suami, apa dia sebenarnya? Selain pada baik yang biasa-biasa ni, semua tu kan, iaitu tidak pemarah, betul tak? Bukan seorang yang baran. Kalau kita mempunyai anak ke, kita mempunyai adik ke, orang tu baik macam mana, tetapi memiliki sifat marah, kita suka. Baran maksudnya tak ada. Kita
Kita nak bagi orang yang kita sayang ni, anak kita, anak perempuan kita ke, adik perempuan kita ke, bagi pada satu orang, kita tengok baik, tapi dia mempunyai satu sifat, iaitu baran, pemarah. Satu benda yang sangat dibenci. La taghdab, Nabi kata, jangan kamu marah. Mengelak rasa marah adalah sepanjang waktu perlu mengawal emosi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang bermaksud, sesiapa yang menahan kemarahannya dan dapat melaksanakannya, nescaya Allah akan memanggilnya di hadapan manusia ramai dan menyuruhnya memilih di antara bidadari yang dikehendakinya. Tu dia tuan-tuan, orang yang boleh menjaga sifat dia daripada marah. Marah memang ada, tetapi perlu dijaga. Baik, yang ini yang keenam, yang terakhir, iaitulah hasud menghasut sehingga jadi zalim menzalimi. Apa maksud hasud menghasut ni tuan-tuan? Ini maksud dia sebenarnya ialah hasad dengki. Tuan-tuan tahu tak, apakah penyakit yang mula-mula sekali tercipta, orang kata mula-mula sekali, penyakit yang mula-mula sekali terjadi, penyakit hasad dengki. Bila masa Allah menciptakan Adam alaihissalam. Bila diciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan segala benda untuk hormat, sujud kepada Adam alaihissalam. Tapi kenapa iblis ingkar perkara itu? Sebab mempunyai hasad dengki. Sambung lagi, Qabil dengan Habil. Terjadinya pembunuhan yang pertama di atas muka bumi ini kerana apa juga tu? Hasad dengki. Orang ni dapat lebih. Baik tuan-tuan, Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu an meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Hasan berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya hasad dan dengki itu keduanya akan memakan habis sebagaimana api makan kayu. Hasad dengki ni macam api makan kayu, macam api makan batu, dia tak hilang kan? Api makan kayu, habis. Ibrahim bin Aliyah dari Abbad bin Ishaq dari Abdul Rahman bin Muawiyah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tiga macam sifat yang tidak dapat selamat daripada seseorang itu ialah, maksudnya tuan-tuan, semua manusia ni takkan selamat daripada tiga benda ni. Apa dia? Buruk sangka, hasad dengki, takut sial kerana sesuatu. Semua manusia tak akan lari daripada tiga penyakit ni. Lalu ditanya, ya Rasulullah, bagaimana untuk selamat dari semua itu? Jawab Nabi SAW, jika kau hasad, memang kau ada penyakit tu. Memang kita semua ni ada hasad dengki tuan-tuan, semua manusia. Jadi macam mana nak hindar? Jadi kata Nabi, jika engkau hasad, maka jangan engkau lanjutkan, jangan engkau teruskan hasad itu. Dan jika menyangka, maka jangan engkau buktikan, jangan engkau cari-cari kenyataan itu. Dan jika merasa takut dari sesuatu, maka hadapilah, jangan ditinggalkan. Yakni jika hasad dalam hatimu, maka jangan kau lahirkan dalam amal perbuatanmu. Sebab selama hasad itu masih di dalam hati, maka Allah SWT memaafkan selama mana belum keluar dengan lidah atau perbuatan. Itu maksud dia tuan-tuan. Semua manusia kita ni mempunyai penyakit hasad dengki. Hasad dengki. Yalah, tengok orang lain lebih, mesti terasa hati tu kan. Terasa. Allah maafkan penyakit itu selagi mana tidak dizahirkan melalui perbuatan, percakapan, dizahirkan. Selagi dia berada dalam hati, cepat habiskan. Itu maksud dia tuan-tuan. Cuba kita tengok dekat sini kejap. Okey, ada 3 jenis hasad dengki yang berlaku pada manusia ni. Mungkin banyak lagi, tapi saya nak terangkan ada 3 jenis hasad dengki yang biasa ada penyakit kepada kita ni. Cuba kita tengok, betul tak? Macam mana cara kita nak lawan? Satu cara, jangan dizahirkan, jangan diteruskan, jangan dilakukan. Mana ada hasad dengki tu, tak apa. Ni Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya,
Apakah seorang mukmin itu memiliki sifat hasad? Adakah seseorang mukmin itu memiliki sifat hasad ni? Beliau rahimahullah menjawab, begitu cepatnya engkau lupa tentang kisah hasad saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, namun sembunyikanlah hasad itu di dalam dadamu. Hal itu tidak akan membahayakanmu selagi mana tidak didampakkan dengan tangan ataupun lisan. Kata Hasan Al-Basri. Memang kita mempunyai hasad. Baik, ada 3 tuan-tuan yang ingin saya terangkan sini, iaitu bagaimana datangnya hasad. Baik, hasad ni tuan-tuan, apa maksud hasad ni saya bagi tahu dulu. Ulama macam-macam pandangan lah berkaitan dengan hasad ni, tapi boleh kita simpulkan kepada hasad ini adalah sikap benci dan tidak senang terhadap apa yang dilihatnya berupa baiknya keadaan orang yang tidak disukainya. Itu maksudnya. Dia nampak satu benda baik terhadap orang lain. Itu maksud dia lah, secara umumnya. Baik, bagaimana hasad ni biasanya akan terjadi? Yang pertama, disebabkan permusuhan ataupun pergaduhan. Permusuhan. Kita ni bergaduh dengan satu orang, bergaduh sebab lain. Jadi bila ada kelebihan kita nampak dekat dia, kita akan rasa sakit hati. Bergaduh sebab apa? Macam-macam lah bergaduh kan. Bergaduh pasal tempat kerja ke apa ke, bergaduh sebab pergaduhan. Jadi bila ada je kebaikan yang tak ada bersangkutan apa dengan kita, hati kita akan terasa sakit, benci tengok dia senang ni. Tak dapat lari kita tak perkara itu. Tapi selagi mana dia tak terkeluar lagi dengan percakapan kita, dengan tangan kita, dengan perbuatan kita, maka Allah ampunkan dan benda itu habis itu. Syaitan tak berjaya lah. Punca pertama ialah kerana pergaduhan, bergaduh. Baik, punca kedua, kerana apa tuan-tuan jadinya hasad dengki ni? Kerana sombong. Sombong, riak. Kita kaya contohnya kan, kaya, tiba-tiba ada orang lain yang patutnya dia tu susah, tiba-tiba dia jadi kaya, maka kita rasa dengki. Sebab kita nak sombong, kita nak kita ni yang diangkat. Suara aku paling sedap sekarang ni, tiba-tiba datang satu orang, wush, lagi sedap dia ni. Rasa sakit hati sebab sombong. Kita nak kita ni, bukan pasal bergaduh dengan dia sebenarnya. Yang pertama tadi sebab kita bergaduh dengan dia kan. Ini yang kedua ni sebab sombong. Aku orang yang paling kaya dalam Langkawi. Mak kawan baik aku dah lagi kaya sekarang ni. Sakitnya hati. Kan bagus kalau dia miskin sikit. Macam tu maksudnya. Dia ambil sikit ke, kena bencana ke, tapi selagi tidak dikeluarkan, diampunkan lagi. Itu yang kedua. Kesombongan ini jugalah tuan-tuan yang berlaku terhadap Nabi SAW. Kenapa? Kerana Bani Israel itu dia nak Nabi ni mesti akhir zaman ni daripada bangsa dia, iaitu bangsa Yahudi. Sombong, bangsa aku hebat. Tiba-tiba lahir Nabi akhir zaman ini daripada bangsa lain, bukan Bani Israel, daripada bangsa Arab. Tahu tu betul, tapi dengki tadi, hasad tadi. Sebab apa? Sebab sombong. Kerana kesombongan. Kita pun kadang-kadang tuan-tuan kan, kita tak nak dengar cakap pada orang yang lekeh lagi pada kita, walaupun kita tahu benda tu betul, kerana ada perasaan sombong. Engkau siapa nak mengajar aku? Sombong. Tahu benda tu kita salah, tapi kerana sombong. Dan yang terakhir tuan-tuan, memang satu puncanya tadi pasal bergaduh, yang kedua kerana mempunyai perangai sombong. Yang satu lagi ni tuan-tuan, dia memang hati dia ni memang hati cokia orang kata. Hati perut busuk. Kentut tu satu masjid ni busuk lah maksudnya. Perut busuk orang kata. Tu. Mempunyai hati yang memang hati perut dia busuk. Dia tak boleh tengok orang lain semua elok. Saya tuan-tuan, ada pernah tuan-tuan, saya dekat Mesir dulu. Entahlah, saya ni ada satu perangai, wallahualam lah nanti kan, tapi ni secara jujur saya, ada 2-3 orang geng ustaz Mesir ni kan, macam ni tau.
Dia dapat satu borang, dia sana kadang-kadang kan tiba-tiba datang satu iklan daripada embassy tau, kita tak tahu. Bank negara hantar borang iklan memohon bantuan zakat dengan bantuan duit lah, apa benda contohlah, macam tu lah kan. Kadang-kadang dia datang tu. Jadi kan kadang-kadang kan dia kan iklan, tapi kadang-kadang kita ni duduk satu masa tu besar tak tahu. Jadi ada orang yang dapat kadang-kadang ni dapat borang tu simpan. Bukan duit dia tau. Jadi saya pernah dapat, saya dapat, kawan ni dapat. Sama-sama berjalan ni, kawan ni baik sebenarnya, dapat. Balik tu saya terus cakap dengan kawan-kawan satu rumah ni, pergi cepat nanti ambil. Habis saya cakap macam tu, dia ni cuit. Jangan lebih bising sangat. Kenapa? Apa masalahnya? Tak ada. Jangan bising sangat lah. Tak tahu, saya balik tu fikir sendiri, adakah kerana dia takut mak peruntukan tu ada limit kot, takut pasal ramai minta, takut dia tak dapat ke kan. Tapi saya tak faham, sebab bukan duit dia, minta je lah ikut rezeki kan. Orang tu pun ikhlas nak bagi borang pun banyak. Kalau dia kata 10 aja lah, ya dia mesti putus tak 10 je kan. Ini dia pun bagi ikhlas, sebar-sebarkan duit berjuta dah. Lepas tu akhirnya saya tanya dia, kenapa ni? Lepas tu dia kata, aku nak tanya kamu lah Wan, ikhlas ni tak Wan? Okeylah, aku pun jawab ikhlas lah ni. Apa aku nak tanya? Apakah perasaan engkau? Kata dia. Cik itu cakap perak saya lah. Apakah perasaan engkau? Tu cakap perak saya lah. Saya pernah satu hari tuan-tuan, saya ni ketua warden. Saya mengamuk dekat surau lah. Adalah lambat, budak-budak lambat lah main-main kan. Bila saya marah lagi, cakap perak saya tak hilang kan. Ada seorang warden dekat belakang tu, lelaki ni kan, dia macam ni, ada dekat belakang dia. Saya perasan saya tengah marah ni, budak-budak perempuan dia tengah, tiba-tiba tu pup dia keluar turun. Saya kata apa hal dia ni? Lepas tu habis tu, tak maaf tuan, saya tak tahan. Kenapa? Saya terbayang macam Wahid duduk kat depan tengah marah. Yang saya paling tak tahan sekali bila ustaz cakap ni, koma jangan buat pasal. Saya cakap koma jangan buat pasal tu, saya tak boleh tahan saya dengar tu. Kau main buat pasal. Tu dia kata aku tak boleh tahan dah itu. Kau masa tu tengah top cerita Tain tu kan. Dia kata saya tak boleh tahan. Okey. Dia kata macam ni. Katalah ustaz, satu orang ni dia dapat beasiswa tu, bantuan ni tadi, ustaz tak dapat. Apa perasaan ustaz? Sedih lah. Orang dapat, aku tak dapat. Sedih sedih kan? Okey. Apa pula perasaan kalau ustaz dapat, orang tu tak dapat? Susah hati juga. Susah hati juga. Kenapa pula susah hati? Dah ustaz dapat, dia tak dapat. Bukan dia tak dapat. Iyalah, kalau dia tak dapat, sekarang duk mula minjam-minjam, susah juga. Dia susah. Kita ada duit sekarang, kawan, kau ada duit pinjam, tak seronok juga kan? Susah hati lah. Dia tak dapat, aku suka dia dapat, tak ada nyusahkan aku. Dia dapat, aku dapat, tiba-tiba nak pinjam, kau buat apa duit kau sama aku dapat? Nak pinjam apa masalah kau ni? Ada juga alasan ni, kita tahu dia tak dapat, kita dapat tak seronok je kata. Oh iya ke macam tu ke? Tapi kalau dia dapat, ustaz tak dapat, sedih biasa, tapi okey juga. Apa siapa okey? Taklah, saya cakap dengan ikhlas pada waktu itu tuan. Yang pertama, kot aku ada masalah, boleh juga minta tolong dia. Tapi yang paling penting sekali, saya kata, dia dah tak ada menyusahkan aku lah. Kita duduk kat luar negara jauh kan, kadang-kadang tu orang tak ada duit nak minta, siapa lagi nak tolong? Jadi kalau kawan-kawan semua senang, kan seronok kita hidup. Tapi kalau keliling kita susah, takkan kita nak seronok? Itu hati perut tu tuan-tuan, saya pun tak faham. Tu hati perut, tak boleh tengok orang lain senang ke? Wallahualam. Saya cerita dengan budak-budak kita ni kan, kalau kamu seorang je dapat straight A, orang lain tak dapat, tak adanya kamu boleh seronok. Kamu nak seronok dengan siapa? Takkan kamu nak menjadi seseorang, orang lain semua menangis. Yang paling seronok sekali, semua ni seronok. Barulah kamu boleh meraihkan keseronokan kamu tu bersama-sama. Jangan nak dengki lah. Dia seronok, dia nak seronok dengan siapa? Aku dapat. Takkan dia nak seronok orang lain tengah sedih. Patutnya aku dapat, aku pun dapat, baru seronok, baru benda tu jadi bahagia. Itu tuan-tuan, hasad dengki ni, kata Nabi, memang semua pada kita ni ada. Tapi jangan kita layan. Ada je, tahan.
Itu sedikit sebanyaklah tuan-tuan ya, dan antara penyakit dulu. Baik, keterangan penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin pada hari ini. Di sana sini kita melihat penyakit ini merebak dan menjalar dalam masyarakat dengan ganasnya. Dunia Islam dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan menimbun harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu. Maka apabila hawa nafsu diperturutkan, tentunya mereka terpaksa menggunakan segala macam cara dan tipu helah. Di saat itu hilanglah nilai-nilai akhlak, dan yang wujud hanyalah kecurangan, khianat, hasud menghasut dan sebagainya. Marilah kita merenung maksud hadis ini dan marilah kita bermuhasabah bersama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya tutup, ada sebarang soalan nak tanya? Baik, kalau tak ada, alhamdulillah. Mana yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amantu billahi wahidil ahli al-haqq wa la syarika lahu wa kafartu bima siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.